Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, masa lari sangat hari ni tak Amir tak? Minta maaf banyak-banyak Macam-macam kan. Okey, jadi Amir untuk permulaan minta Amir tolong baca doa belajar boleh? Ustazah Amin kan? Amir baca doa belajar please. Okey, boleh mula? Dia ingat Ustazah. Allahumma aftah alaina tak ingat dah? Ya, betul. Ha? Dia ingat Ustazah. Okey, baca dengan Ustazah lah Suara keluar Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina waqin. Hikmataka Hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey dah, semoga berkatlah hari ni kita 15 minit ni Ustazah cuba sepantas yang mungkin. Okey, jadi seperti mana yang Ustazah dah cakap sebelum ni, kita dah masuk pun bab baru hari ni, iaitu bab yang keempat Okey, kita dah belajar tentang akidah, kemudian kita dah belajar ibadah. Lepas tu apa lagi yang kita dah belajar? Islam adalah cara hidup Islam, iman dan ihsan yang ketiga, dan hari ini kita masuk yang keempat, bab yang keempat, iaitu konsep akhlak menurut Islam. Okey, jadi sekejap Ustazah nak keluar sekejap daripada sini. Ustazah nak tunjukkan tentang apakah yang kita akan belajar pada tajuk ini, iaitu apakah subtajuk ataupun tajuk-tajuk kecil yang akan kita belajar dalam tajuk ni. Okey. Ustazah present sekejap. Sebab kita nak tukar bahan kan. Okey, ni dia. Okey. Yang ni Ustazah belum tepek lagi. Belum send lagi dalam grup WhatsApp kelas. Jadi selepas ni Ustazah akan send. Okey. Amin nampak tak apa yang Ustazah dah share tu? Ke belum keluar lagi? Amir? Ya. Yang Ustazah dah share tu nampak belum? Nampak tak? Standard pembelajaran. Tak nampaknya. Dia kecil sangat. Yelah, nanti Ustazah akan zoom. Tapi dah keluar kan? Dah. Okey, dah keluar kat skrin Amir Okey, kita zoom. Okey, macam ni nampak? Nampak. Okey. So, ini standard pembelajaran yang akan kita belajar dalam bab ni. Okey. Maksud standard pembelajaran di sini apa maksudnya? Maksudnya OPEM ataupun apakah objektif pembelajaran yang akan kita capai dalam tajuk ini. Pertama yang ni menyatakan konsep akhlak menurut hukum syarak. So, kita ada konsep akhlak. Okey, boleh Amir? Saya harap Amir boleh nampak perkara pertama yang kita nak kaji dalam tajuk ni, kita mesti tahu tentang konsep akhlak. Kedua, kita nak amalan yang berkaitan dengan akhlak Islam. Okey, amalan yang berkaitan dengan akhlak Islam. Apakah amalan-amalan seharian yang sepatutnya diamalkan oleh orang Islam? Kemudian kepentingannya. Apakah kepentingan melaksanakan amalan akhlak yang menepati hukum syarak? Hukum syarak ni typing error Nanti nota betulkan. Hukum syarak.
Ya, menilai kepentingan melaksanakan amalan. Apakah kepentingan beramal dengan amalan-amalan akhlak Islamiah ni? Apa manfaatnya yang kita dapat? Dan yang keempat, mencadangkan amalan yang menepati hukum syarak. So, dalam tajuk ini kamu mesti mampu mencadangkan amalan-amalan lain yang selari dengan tuntutan syarak. So, ada berapa perkara dalam OPEM ataupun objektif pembelajaran? Ada berapa perkara yang perlu kita capai? 4. Pertama, konsep akhlak. Kedua, amalan. Ketiga, kepentingan. Keempat, mencadangkan amalan yang selaras dengan hukum syarak. Boleh, Amir? Boleh. Boleh, okey. So, ini adalah objektif yang perlu kita capai. Kemudian, kita nak tengok tajuk-tajuk kecil di dalam tajuk akhlak ni. Ya, apakah tajuk-tajuk kecilnya? Okey, tajuk kecil ada 4, 1, 2, 3, 4. Okey, yang pertama apa? Okey, yang pertama konsep akhlak. Okey, konsep akhlak pula terbahagi kepada 3 tajuk kecil lagi. Ada maksud akhlak, ciri-ciri akhlak Islam dan pembahagian akhlak. So, dalam Islam ada berapa jenis akhlak? Kita nak berakhlak dengan akhlak yang mana? Kita akan belajar di bawah subtopik konsep akhlak. Kemudian, yang kedua, amalan berkaitan akhlak. Yang ketiga, kepentingan akhlak. Dan yang keempat, pengamalan akhlak Islam. So, kita bila dah belajar tajuk ni, murid hendaklah aware dan sedar apakah akhlak-akhlak yang selaras dengan tuntutan syarak yang wajib, yang dituntut untuk diamalkan. Okey, boleh Amir? Boleh. Boleh Amir? Boleh. Okay, sekarang saya nak beralih pula pada nota tadi. Tadi tu kita dah belajar tentang apakah kandungan-kandungan tajuk kecil yang akan kita belajar. Jadi sekarang kita pindah balik kepada nota. Okay. Beritahu saya kalau dah keluar kat skrin Amir boleh? Dah keluar. Okay, dah keluar Okay kan? Line okay kan hari ni? Saya ada terkena hari apa tu dengan satu B buat kelas Google Meet. Line tak jadi apa, student tak boleh masuk. Jadi kelas batal macam tu saja. Kalau Amir punya line tak okey ataupun bahan yang saya share tak nampak, Amir kena beritahu cepat-cepat Okay. Okey. Jadi macam yang kita tengok tadi kita akan belajar tentang konsep akhlak. Ya, di subtopik yang keempat. Maaf. Pening dah Ustazah ni. Di subtopik yang pertama, kita akan belajar tentang konsep akhlak. Okey, jadi kita akan belajar tentang pengertian dan dalilnya. Okey. Kemudian ciri-cirinya. Yang ketiga, pembahagian akhlak, dan yang keempat, proses penyucian jiwa. Ini hanya di bawah tajuk konsep akhlak Subtopik yang kedua, ketiga, keempat kita belum masuk Okey, untuk hari ini kita akan cuba habiskan sebelum pukul 11. Okey, mari tengok Amir, follow saya rapat-rapat. Okey, mari kita salin. Saya harap tadi Amir lama menunggu. Amir dah baca buku teks daripada muka surat 31 sampai 42 dengan hadamnya. Saya haraplah, saya expect. Kan? Supaya nanti terus boleh isi kat sini. So, Amir follow saya rapat-rapat. Nanti saya masukkan juga jawapan yang betul. Kalau tertinggal, jangan risau tak sempat salin, okey? Yang penting ikut saya, dengar penerangan saya. Boleh ya, Amir? Boleh. Okey. Terima kasih. Okey. Sifat pengertian akhlak Pengertian akhlak. Sifat yang boleh tengok buku teks. Sifat yang tertanam. Maksudnya apa? Sudah ada dalam diri So, sifat yang tertanam di dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan. Okey. Perlakuan. Okey. Tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. So maksudnya apa di sini? Okey, kita ulang lagi sekali Apakah dia akhlak? Akhlak ialah sifat. Sifat yang tertanam di dalam jiwa. 1 point.
Yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan. Poin 2. Tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. Poin 3. Okey. Di sini kita highlight sikit. Okey. Okey. Poin yang pertama. Sifat yang tertanam di dalam jiwa. Yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan. Poin yang ketiga, tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. Okey, saya suka nak cakap akhlak ni ialah respon spontan. Ya, itu yang dimaksudkan dengan tidak memerlukan pertimbangan yang mendalam. Ya, kerana spontan keluar ataupun spontan terbit daripada diri kita. Contohnya, ada kawan ajak bertumbuk. So, apa respon pertama awak masa tu? Awak memang tercabar bertumbuk sekali atau awak bersabar? So, respon pertama awak yang tidak memerlukan pertimbangan yang mendalam, kalau awak bersabar, itulah akhlak awak. Tapi kalau awak tercabar dan mulakan kejadian menumbuk, itulah akhlak awak. So, apakah respon pertama awak? Itulah yang dah tertanam di dalam jiwa. Yang tertanam di dalam jiwa itu kalau baik, dia akan mendorong perbuatan dan perlakuan yang baik. Kalau negatif, dia akan mendorong perbuatan dan perlakuan yang buruk. Itu maksudnya ya. Okay, saya ulang sekali lagi. Apa itu akhlak? Sifat yang tertanam di dalam jiwa yang mendorong perbuatan dan perlakuan tanpa pertimbangan yang mendalam. Okay? Tak perlu fikir-fikir. Apakah reaksi awak yang pertama masa tu? Itulah akhlak awak. Contoh macam terpijak duri kan. Jalan-jalan dekat dalam rumah terpijak mainan adik awak. Pap, sakit tapak kaki awak kan. Respon pertama apa? Kalau respon pertama awak, astagfirullah. Itu akhlak awak lah. Kalau respon pertama awak terpijak mainan adik, bodoh lah. Apa mainan ni ada kat sini? Itulah akhlak pertama awak. Itu contoh lah Contoh, saya tunjuk contoh. So, itu akhlak. Okey, seterusnya dalil. Okey, dalil boleh tengok Amir, muka surat 32 dalil Mari kita tengok di mana dalil menunjukkan akhlak mulia ni merupakan tuntutan Islam, iaitu daripada sabda Rasulullah SAW. Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Okey? Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka. Okey? Engkau tidak suka jika diketahui oleh manusia. Ini dalil yang Rasulullah cakap tentang akhlak. Pertama, Rasulullah cerita tentang baik. Apa itu baik? Akhlak yang mulia. Apa itu dosa? Yang mengganggu jiwa dan kita tak suka orang tahu. So, senang je nak tahu apa itu baik, apa itu dosa. Kalau baik ialah akhlak mulia, kalau dosa ialah perkara yang mengganggu jiwa dan kita tak nak orang lain tahu, iaitu kita rasa aib, hina diri kita kalau orang lain tahu. Itu maksudnya apakah baik dan apakah dosa yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis. Jadi, nak menunjukkan di sini, akhlak mulia adalah perkara kebaikan. Okey, perkara kebaikan dah tentulah mengundang redha Allah dan mengundang bila kita mengundang redha Allah, maksudnya kita sedang menempah tempat di syurga. Kalau kita buat perkara yang Allah tak redha, kita sedang menempah tempat di neraka. Tepuk dada tanya Sendiri. Iman, kan? Okey, kemudian kita pergi kepada ciri-ciri. Ustazah. Sorry, sekejap. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri akhlak menurut Islam. Ni Ustazah tak minat ni. Sekejap dia lambat sikit. Okey, ciri-ciri akhlak menurut Islam. Okey, mari kita tengok
Ustazah besarkan sikit. Okay. So dia ada 4 ciri Ini kena hafal. Akhlak, pengertian akhlak kena ingat. Ciri-ciri akhlak mesti ingat. Okay. Dia mesti bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Okay. Al-birri walidaini. Ya. Sumber dari Al-Quran. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Mengasihi isteri dan anak. Itu adalah sumber dari Al-Quran. Berbuat baik kepada kaum keluarga. Dan Rasulullah pernah cakap kan, lelaki yang paling baik ialah lelaki yang baik terhadap isterinya. Dia baik macam mana pun di luar, tapi kalau balik rumah dia tak baik dengan isteri dia, bermaksud akhlak dia belum cukup mulia. Rasulullah kata, yang terbaik dalam kalangan kamu. Yang terbaik dalam kalangan kamu ialah yang baik terhadap isteri dan anaknya. Okey, itu ciri yang pertama bersumberkan Al-Quran dan hadis. Kedua, berlandaskan fitrah manusia. Okey, berlandaskan fitrah manusia. So, fitrah kejadian kita ni, umat Islam ni, manusia ni yang Allah dah letak, fitrah kita ialah kebaikan. Baik itu adalah fitrah. Justru sebenarnya bila orang buat baik, sepatutnya kita rasa apa? Oh, itu perkara biasa. Bila orang buat baik, kita rasa oh, itu perkara kebiasaannya. Kita akan kata, oi, baiknya dia. Kita akan takjub kan? Kita akan hairan kan? Tapi kita lupa bahawa kebaikan itu adalah fitrah. Memang Allah dah letak dalam diri kita. Tapi kalau kita berbuat keburukan, itulah yang melanggar fitrah. Itulah yang patutnya menghairankan kita. Ya Allah, kenapa dia buat macam tu? Sepatutnya lah kita sepatutnya hairan dengan orang yang tak berbuat kebaikan sebab dia telah melanggar fitrah. So fitrah kita sebenarnya ialah berbuat baik. So akhlak yang patut kita install dalam diri kita ialah akhlak yang berlandaskan fitrah. Maksudnya apa? The moment kita dengar akhlak tu, kita rasa suka. Kita rasa tumpang gembira untuk orang yang buat baik tu. Kan? Contoh paling mudah apa? Menolong mak di rumah. Menolong mak di rumah, mak gembira, mak bahagia, kita pun rasa puas. Oh, aku telah buat baik hari ni. Kenapa rasa puas? Sebab kebaikan tu fitrah diri kita. Tapi kalau kita buat benda buruk, kita melawan fitrah kejadian kita. Jadi roh kita akan terganggu. Itu yang dikatakan dosa adalah yang mengganggu jiwa. Okay, kemudian ciri-ciri yang ketiga, meliputi semua aspek kehidupan. So, itu yang dikatakan hablum minallah hablum minan nas tu. Meliputi semua meliputi semua aspek kehidupan, maksudnya perbuatan baik kita membawa kebaikan kepada dalam semua segi. Contohnya kalau kita menjaga alam persekitaran, kita angkat sampah. Kita angkat sampah tu buat baik untuk diri kita, pahala kita. Malaikat suka, Allah sayang. Persekitaran kita bersih. Alam sekitar kita terjaga kerana kita tidak mengotorkan alam sekitar. Jadi, semua aspek kehidupan rasa senang dengan kita. Kerana kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itu ciri akhlak menurut Islam yang ketiga. Kemudian yang keempat, tetap dan tidak berubah sepanjang zaman. Hari ini akhlak yang paling mulia ialah menghormati ibu bapa dan guru. Adakah nanti masa akan datang berubah? Menghormati ibu bapa dan guru bukan lagi amalan yang baik? Dia tak berubah. Dia tetap sepanjang zaman. Hari ini berbuat baik kepada ibu bapa dan guru tu adalah perbuatan yang mulia. Besok hujung hari kiamat, dunia nak kiamat pun berbuat baik kepada ibu bapa dan guru masih lagi tuntutan akhlak yang mulia. Okey, boleh faham Amir? Okay. Ciri-ciri akhlak ni dia tak berubah. Apa yang telah digariskan dalam Al-Quran, yang dipuji baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diiktiraf soleh dalam hadis Rasulullah, dia akan kekal sepanjang zaman. Okey, jadi kita pergi kepada pembahagian akhlak. Okey, yang ni laju Okey, pembahagian akhlak ada dua jenis akhlak, iaitu pertama akhlak mahmudah, kedua akhlak mazmumah. Okey, mahmudah daripada perkataan Hamada atau Muhammad. Apa maksud Muhammad? Amir? Apa maksud Muhammad? Muhammad, Ahmad, maksud dia sama. Ahmad. Alat terpujinya. Terpuji. Jadi macam mana nak ingat ni? Ingat mahmudah, ingat Muhammad.
Apa maksud Muhammad terpuji? Apa maksud akhlak mahmudah? Mahmuzah jika Akhlak terpuji. Okey? Ha. Okey, akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Okey, kemudian akhlak mazmumah. Mazmumah, zimun. Zimun, apa zimun? Zimun maksudnya keji atau cela. So, mahmudah terpuji, mazmumah tercela. Itu lawan dia. Ingat mahmudah, ingat Mahmud, ingat Muhammad. Apa maksud Mahmud, apa maksud Muhammad? Terpuji. So, akhlak mahmudah maksudnya apa? Akhlak terpuji. Akhlak mazmumah maksudnya apa? Lawannya, iaitu akhlak terkeji. Okay? Puji, keji. So, mari kita tengok definisi. Akhlak mahmudah ialah akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji. Oh, lawannya tulisan Ustazah. Terpuji yang bersumberkan wahyu Al-Quran dan hadis. Okey, salin sendirilah ya. Kemudian akhlak terkeji ialah akhlak yang dilarang. Ya, maksudnya boleh buat ke tak boleh buat akhlak mazmumah ni? tak boleh. Tak boleh akhlak yang dilarang. Bila buat consequences dia dosa. Setiap yang dilarang larangan. Larangan setiap yang dilarang consequencesnya dosa So apa itu akhlak mazmumah? Akhlak yang akhlak terkeji yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah daripada dilakukan. Okey, boleh tengok buku teks Kemudian di sini kita tengok contoh. Okey, contoh akhlak mahmudah kepada akhlak dengan siapa ni? Contoh akhlak mahmudah, akhlak dengan Allah. Contohnya redha dan bersyukur. Okey. Contoh akhlak mazmumah dengan Allah ialah putus asa dan kufur. Putus asa dah buat dah tak nak cuba lagi. Tak boleh putus asa tidak ada dalam kamus hidup umat Islam. Ya, Allah tak suka dengan hamba-Nya yang berputus asa. So putus asa tak boleh ada dalam perangai kita. Tak boleh Allah marah. Okey? So akhlak mazmumah dengan Allah contohnya ialah putus asa dan kufur. Akhlak mahmudah dengan Allah ialah redha dan bersyukur. Okey, seterusnya akhlak mahmudah dengan manusia, menghormati orang lain dan amanah. Okey? Akhlak mazmumah dengan manusia ialah apa? Memandang hina orang lain. Lari tulisan Ustazah ni. Memandang hina orang lain. Okey. Sorry Amir, tulisan saya comel sangat. Kalau tak faham, hentikan saya tanya Ustazah. Apa tu? Tak boleh baca gitu Okey, seterusnya. Tengok lagi yang seterusnya. Akhlak dengan alam. Akhlak mahmudah dengan alam ialah menjaga kebersihan dan memelihara alam sekitar. Okey, kemudian akhlak mazmumah ataupun akhlak terkeji dengan alam ialah pengotor, mencemarkan alam sekitar. Tu contoh-contohnya lah Kena pandai bagi contoh lain Ya, ada banyak lagi contoh lain. Yang buku teks tunjuk ni sikit sangat. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses penyucian jiwa, iaitu isi subtajuk pertama yang terakhir hari ini sebelum saya tutup. Okey, jadi proses penyucian jiwa ni memang akan berlaku. Dia adalah circulation ataupun kita semula Sebabnya apa? Sebab kita anak Adam ni tak terlepas dari dosa. Jadi proses ni akan sentiasa berulang. Berulang dari mengosongkan jiwa dari sifat buruk, kemudian pergi kepada langkah yang kedua, pergi kepada langkah yang ketiga, pergi kepada langkah yang keempat, kemudian balik semula langkah yang pertama. Sentiasa. Kata orang perkara ini akan berulang-ulang dalam kehidupan kita. Okey. Pertama, dia tak nak Sorry saya teruskan je lah. Okey, saya nak cuba padam ni tapi dia tak detect pula. Okey
Proses penyucian jiwa ni, poin ni adalah langkah ya Amir, mengosongkan jiwa daripada sifat buruk, langkah 1. Bermatlamat mencari keredaan Allah, langkah 2. Menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji, langkah 3. Mengindahkan perilaku kelakuan. Betulkah ejaan ya? Banyaknya salah ejaan saya. Mengindahkan perilaku kelakuan lahiriah. Lahiriah ni maksudnya kelakuan luaran kita. So ini adalah timbal balik. So masa kita nak mengisi diri kita dengan akhlak mulia, kita perlu buat semua langkah ni. Pertama, mengosongkan jiwa dulu daripada sifat buruk. Buang dulu yang negatif. Baru kita boleh install yang baru. Kita nak install akhlak mulia kan? Kita kena buang dulu sifat buruk. Kemudian masa kita buang tu, kita niat nak bermatlamat mencari keredaan Allah. Okey, setiap perubahan kepada kebaikan tak diniatkan kerana Allah tidak akan kekal lama. Jadi niat tu kena ada dulu. Matlamat tu mestilah mendak mencari keredaan Allah. Okey, dah kosongkan jiwa dengan sifat yang buruk, dah betulkan niat untuk mendapat keredaan Allah, barulah kita install diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Ringan tulang membantu orang lain, tak lokek memberi, mulakan dengan bercakap sopan dengan orang lain. Pertama, mula dari hati dululah. Mulakan dengan tidak berfikiran negatif kepada orang lain. Bersihkan fikiran, banyakkan sangka baik. Banyakkan sangka baik, barulah kita boleh hias diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Bila kita dah start amal sifat-sifat terpuji, macam saya cakap tadi, suka memberi pada orang, suka membantu orang, berkomunikasi dengan orang dengan cara yang sopan, barulah kita boleh mengindahkan perilaku kelakuan lahiriah kita. Barulah kita boleh mula menunjukkan keterampilan yang baik di depan orang. Itu yang dikatakan akhlak ialah buah iman. Bila kita dah bersihkan jiwa, akan terpancar daripada luaran diri kita akhlak-akhlak yang terpuji, lalu kita akan serakkan positive vibes ataupun kita akan sebaratakan aura-aura positif kepada orang lain, barulah orang lain selesa dengan kita, barulah persekitaran kita harmoni. Itu selepas kita baiki apa? Kita baiki akidah, kita baiki ibadah dan kita betulkan akhlak. Betul yang dalam tasawuf kita belajar ikut step tu. Bab 1 kita belajar Islam, iman dan ihsan. Bab 2 kita belajar akidah. Bab 3 kita belajar ibadah. Bab 4 kita belajar akhlak. Bersihkan keempat-empat aspek tadi dalam diri kita untuk kita jadi lebih baik. Okey. Jadi Ustazah rasa itu sebagai penutup teruslah daripada sesi kita hari ni. Amir ada nak tambah apa-apa? Tak ada kot. Ya. Nak tanya apa-apa? Tak ada kot. Ada apa-apa yang tak pasti? Rasanya okey rasanya. Okey je kan? Tajuk ni simple sangat tak? Okey Jadi Ustazah sudahi sampai di sini. Ustazah tutup dengan kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Dah boleh Kalau ada apa-apa problem boleh PM Ustazah ataupun timbulkan saja dalam WhatsApp grup kelas tu. Okey? Okey, Ustazah, jom kita baca sama-sama tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, itu saja daripada Ustazah. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh leave the meeting Amir. Okay. Thank you masuk kelas Ustazah. Sama-sama Ustazah.